Jauh di tengah-tengah lautan Pasifik terletak sebuah bandar purba gemilang yang diselubungi misteri dan enigma. Rahsianya telah membingungkan ahli sejarah dan ahli arkeologi selama berabad-abad. Keindahan seni binanya adalah bukti kemahiran dan kreativiti masyarakat yang hilang identitinya. Tiada siapa yang tahu siapa yang membina tempat ini. Tiada siapa yang tahu tujuan tepatnya. Tiada siapa yang tahu bagaimana mungkin untuk mengalihkan batu-batu gergasi ini tanpa sebarang teknologi moden. Namun, inilah ia. Masih berdiri dalam rahsia, memukau dan ditinggalkan terbiar. Dalam video ini, Astrolab akan membongkar misteri tempat yang luar biasa ini. Rahsia Nan Madol, keajaiban dunia yang ke-8. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta. Bandar purba Nan Madol terletak bersebelahan dengan pantai timur Pulau Pohnpei di Mikronesia. Sudah tentu orang asli pulau itu telah mengetahui tentang tempat ini selama berabad-abad. Walau bagaimanapun, puing-puing pertama kali didokumentasikan oleh penjelajah dan mubalik Eropah pada abad ke-19. Nama tempat Nan Madol diterjemahkan sebagai rangkaian terusan yang melintasi runtuhan. Memandangkan Nan Madol dibina di atas asas batu karang, ia kadang-kala dipanggil Venice of the Pacific. Sama seperti Venice, pulau-pulau Nan Madol dihubungkan oleh rangkaian saluran pasang surut dan laluan air. Pembinaan Nan Madol adalah salah satu usaha bercita-cita tinggi berdasarkan sejarah binaannya. Menurut data penyelidikan terkini, pembinaan tapak bermula pada 1180 hingga 1280 oleh penduduk Pohnpei. Ia diperbuat daripada 92 pulau buatan. Dibina daripada berjuta-juta bongkah batu yang telah diletakkan ke dalam lagun. Teras tapak ini dengan dinding batunya panjangnya kira-kira 1.5 km dan 0.5 km lebarnya. Beberapa struktur mencapai setinggi 16 meter. Pulau-pulau kecil itu dihubungkan dengan terusan dan dinding. Ia dibina daripada tiang basal yang membentuk asas dinding di pulau kecil. Seperti yang anda lihat, pembinaan Nan Madol benar-benar menakjubkan dari segi kejuruteraan dan seni bina. Walau bagaimanapun, ia membingungkan penyelidik dan ahli sejarah selama berabad-abad. Beberapa batu yang digunakan dalam pembinaan ini mempunyai berat sehingga 50 tan. Bagaimana ia diangkut ketika itu tanpa sebarang teknologi moden? Batu-batu yang digunakan untuk membina tapak itu nampaknya telah dipindahkan dari kuari gunung berapi yang terletak kira-kira 20 batu dari tapak itu. Bayangkan, Pohnpei purba mempunyai populasi kurang daripada 30,000 orang. Struktur batuan basak dan batu karang itu dibina kira-kira antara abad ke-12 dan ke-16 dengan jumlah berat dianggarkan 750,000 tan metrik. Ini bermakna bahawa penduduk Pohnpei memindahkan secara purata 1,850 tan basak setiap tahun selama 4 abad hanya untuk perbandingan 2 kapal kargo beratnya lebih kurang 2,000 tan. Bagaimana mereka berjaya mengangkut batu-batu besar ini? Kaedah yang tepat masih tidak dapat dipastikan secara saintifik. Batu mungkin dipindahkan dari tanah besar ke pulau melalui rakit buluh. Walau bagaimanapun, pada tahun 1995, apabila Discovery Channel membuat dokumentari, sebarang percubaan untuk memindahkan batu dengan cara ini tidak berjaya. Dari aspek tersebut, tidak hairanlah penduduk tempatan masih percaya bahawa pembina purba menggunakan sihir. Menurut mereka, ahli silap mata yang kuat menggunakan bunyi yang berbeza-beza untuk membuat batu terbang di udara seperti burung dan menetap di tempat mereka. Legenda lain memberitahu bahawa giants yang dapat memindahkan batu-batu tersebut. Sudah tentu bagi kita semua ini terdengar seperti satu kisah dongeng. Walau bagaimanapun, banyak perkara tentang tempat ini diliputi misteri dan rahsia yang masih belum ditemui. Seorang saintis mencatatkan pembinaan seperti ini sama seperti piramid, tidak membantu sesiapa pun dengan apa-apa. Ia tidak membantu masyarakat menjadi lebih adil atau menanam tanaman maupun menjadikan sebarang kebaikan dari segi sosial.
Jadi, apakah sebab yang mungkin untuk membina sebuah bandar di pulau kecil dengan terumbu karang yang hanya 5 kaki di atas permukaan air? Mengapa mereka membinanya? Beberapa penyelidik pada masa lalu mencadangkan bahawa Nan-Madol adalah teknologi manipulasi cuaca purba kerana kemagnetan tersendiri basalt dan reka bentuk tapak. Kemagnetan basalt yang dihasilkan oleh piezoelektrik daripada aktiviti sismik biasa pulau itu menyebabkan pelepasan koronal. Ini membolehkan kompleks Nan-Madol berinteraksi dengan unsur ribut elektromagnet dan menghilangkannya. Walau bagaimanapun, tiada bukti konkret yang menunjukkan bahawa ini sebenarnya yang berlaku. Penyelidik moden menafikan teori ini. Versi utama ialah Nan-Madol dibina untuk berfungsi sebagai pusat upacara dan politik oleh dinasti Sordeler yang memerintah Pulau Pohnpei dari abad ke-11 hingga 1628. Sordeler pada asalnya adalah pemimpin yang baik hati tetapi akhirnya menjadi zalim. Semasa pemerintahan mereka, penduduk Pohnpei terus membina Nan-Madol selama berabad-abad lamanya. Tempoh sejarah ini dirujuk sebagai Mewin Sordeler atau zaman Lord of Duller. Mengikut versi ini, kota Nan-Madol dibina oleh dinasti Sordeler atas pelbagai sebab. Ia bertujuan untuk menjadi pusat kerohanian dan kebudayaan, simbol pengaruh mereka di rantau ini. Akhirnya, ia dimaksudkan untuk menjadi tempat perdagangan. Artifak yang ditemui di Nan-Madol menyokong teori ini. Ahli arkeologi menemui alat batu dan cangkerang, kalung, cincin perisai, perhiasan, gerudi ungu, kristal kuarza, lenset dan cakra kalung manik dan tembikar pelbagai bentuk. Juga terdapat penumbuk besar yang digunakan untuk memproses akar tumbuhan kava menjadi gendang upacara. Penemuan ini adalah bukti kukuh tentang kepentingan Nan-Madol sebagai pusat istiadat Mikronesia Timur. Kompleks Nan-Madol dipercayai menempatkan sehingga 1,000 orang. Ramai daripada mereka merupakan antara pendeta. Ia juga penting untuk menyatakan bahawa kompleks itu tidak mempunyai sebarang sumber makanan maupun air minuman. Kemungkinan besar ia dibawa dari tanah besar oleh orang suruhan. Akhirnya, Sordeler telah ditamatkan oleh Puak Aisokelel yang mengalahkan askar Sordeler terakhir dalam pertempuran hebat dan menubuhkan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Walau bagaimanapun, terdapat lebih banyak lagi versi siapa yang membina tapak yang menakjubkan ini. Nan-Madol telah menimbulkan banyak spekulasi bahawa bandar itu sebenarnya dibina oleh tamadun luar angkasa. Penyokong teori ini menunjukkan pengetahuan saintifik yang terhad penduduk rantau ini. Tidak mungkin mereka satu projek bercita-cita tinggi seperti itu. Selain itu, bukti arkeologi menunjukkan bahawa bandar itu pernah dikelilingi oleh tembok besar dan itu adalah sesuatu yang amat sukar untuk dibina tanpa bantuan tamadun yang maju. Sudah tentu teori ini kebanyakannya dianggap sebagai satu fantasi. Tetapi misteri Nan-Madol tidak berakhir di sini. Kota purba ini akhirnya ditinggalkan dan dibiarkan runtuh dalam iklim tropika. Apa sebenarnya yang membuatkan mereka meninggalkan tempat ini? Sebab sebenar itu masih tidak diketahui. Teori utama mencadangkan bahawa bandar itu ditinggalkan kerana pergolakan politik. Seperti yang telah kita sebutkan, dinasti Sordeler yang dipercayai telah membina bandar ini telah digulingkan pada tahun 1628. Pada mulanya mereka menetap di Nan-Madol tetapi terpaksa menanam makanan sendiri dan mengumpul air. Ahli sejarah percaya bahawa ini adalah salah satu faktor utama yang akhirnya mereka meninggalkan Nan-Madol. Teori lain mencadangkan bahawa bandar itu ditinggalkan kerana beberapa siri bencana alam. Kawasan itu sentiasa dilanda beberapa siri tsunami, banjir dan letusan gunung berapi yang berkemungkinan menyebabkan banyak kerosakan kepada bandar itu. Ini akan menyukarkan proses penyelenggaraan dan pembaikan dinding dan terusan dan ia mungkin akhirnya tidak dapat didiami. Terdapat bukti bahawa upacara suci berterusan sehingga akhir tahun 1800. Walau bagaimanapun, ia sukar untuk dibuktikan kerana tiada rekod bertulis tentang sejarah kewujudan pulau tersebut. Ia telah disimpan hanya dengan tradisi secara lisan. Amalan tempatan menyimpan rahsia adalah undang-undang yang suci. Ini adalah salah satu halangan untuk mendalami sejarah Nan-Madol. Malangnya tidak banyak artifak dari Nan-Madol yang masih kekal untuk dikaji. Pada tahun 1874, sebuah kapal karam berhampiran Kepulauan Marshall mengambil banyak peti milik ahli antropologi Poland, Jan Kobrovich. Objek-objek tersebut mengandungi banyak sejarah pulau itu.
Insiden tersebut membuatkan ramai penduduk tempatan dan penyelidik percaya bahawa tempat itu sebenarnya adalah satu sumpahan. Dan sumpahan ini dipercayai dilemparkan kepada mereka yang melanggar adat tanah. Sekurang-kurangnya, begitulah keadaannya menurut cerita legenda. Sekitar abad ke-20, terdapat kisah yang mengatakan bahawa seorang Governor Jerman, Victor Bake, memasuki kubur yang dimeterai di pulau itu dan membuka keranda penguasa Pulau Purba. Seperti yang dikatakan oleh legenda, dia menemui rangka gergasi berukuran 2 hingga 3 meter pada malam tersebut dan berlaku ribut pada malam yang sama. Hujan lebat mencurah-curah di pulau itu ketika Governor Victor Bake mendengar pelbagai bunyi-bunyi pelik yang bertiup. Keesokan paginya, Governor Bake meninggal dunia. Pakar perubatan Jerman yang berkhidmat di pulau itu pada malam itu tidak dapat menentukan punca kematian. Tetapi penduduk asli yakin bahawa kematiannya adalah sumpahan daripada dewa ajaran tempatan kerana sikap tidak hormatnya yang secara terang-terangan. Hari ini, ahli sejarah mencadangkan bahawa Governor meninggal dunia akibat strok matahari dan keletihan haba. Tetapi penduduk tempatan masih percaya bahawa sumpahan itu ada di sini dan tidak mengusulkan sesiapa pun untuk tinggal di pulau itu semalaman. Walaupun apa sahaja yang berlaku, Nan Madol tetap menarik minat orang ramai dan lebih ramai orang datang ke sini setiap tahun. Ia menjadi lebih popular selepas ia dimasukkan dalam senarai tapak warisan dunia UNESCO pada tahun 2016. Secara am, pengelodak di laluan air membenarkan penumbuhan berlebihan pokok bakau mengancam struktur dinding. Beberapa bahagian Nan Madol telah runtuh sejak 200 tahun yang lalu, dengan taufan sekali-sekala meniup serpihan ke dalam laut. Kini tapak ini dibuka kepada pelancong. Semua orang boleh memasuki tempat itu dan melihat dengan mata mereka sendiri tapak purba ini. Suasana yang diselimuti kehijauan, keindahan Nan Madol memang tidak dapat dinafikan. Penduduk tempatan menaruh harapan bahawa akhirnya UNESCO akan menyediakan dana untuk membantu memulihkan tempat itu. Memandangkan sejarah Nan Madol, ia sememangnya layak untuk menjadi tapak pelancongan yang popular. Ia dianggap sebagai keajaiban dunia yang ke-8. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.